إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana Allah SWT telah memberikan kita nikmat untuk sama-sama berhimpun di dalam majlis ilmu. Dan moga-moga Allah SWT melimpahkan kerahmatan dan juga memberikan keberkatan di dalam pertemuan majlis ilmu kita pada hari ini. Jadi insya-Allah kita akan sambung kitab Encyclopedia Fiqh Praktis menurut Al-Quran dan Sunnah, di mana kita dah sampai pada muka surat 663 ke 662? 662 666 Oh. Solat khauf. Kita belum masuk lagi B tu kan, 665. Hari ini insya-Allah kita akan masuk berkenaan dengan tata cara solat khauf ketika keadaan sangat mencekam, sebelum kita masuk pada bab solat ketika safar. Kita baca kata Syekh Hafizahullah mengarang kitab B, tata cara solat khauf ketika keadaan sangat mencengkam. Ini ketika disebut dalam bahasa Arab iltihaf as-saif, ataupun kita kata ketika saat memuncak, ataupun kita kata syiddatul khauf wa indal tihal wa indal tihamil qital, ketika mana berlakunya kita kata keadaan yang kucar kacir di dalam peperangan, yang maksudnya tidak ada lagi kita kata sifat-sifat solat khauf yang sebelum ni kita bincangkan tak boleh dilaksanakan. Jadi ketika yang sangat mencengkam ni, kata Syekh, jika rasa takut terasa semakin besar dan perang telah berkecamuk, maka solat khauf boleh dikerjakan sambil berjalan kaki atau di atas kenderaan, walaupun tidak menghadap kiblat, dan meskipun hanya dikerjakan dengan isyarat. Salat khauf ketika perang berkecamuk dinamakan salat musayyif ataupun masayif. Musayyif maksudnya ketika mana saat di mana ketika pedang tengah berlawan lah, maksudnya berkecamuk. Maksudnya saling menggunakan pedang di antara satu sama lain ketika itu. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, iaitu pada pembahasan tafsir surah Al-Baqarah dengan redaksi, jika suasana takut semakin mencengkam, maka mereka boleh mengerjakan solat sambil berjalan kaki atau berkenderaan, baik menghadap kiblat mahupun tidak. Malik berkata, Nafi' berkata, yakni Imam Malik rahimahullah, Imam Malik menukilkan perkataan gurunya Nafi'. Malik berkata, Nafi' berkata, menurutku, yakni menurut Nafi'. Nafi' ni siapa? Nafi' ni anak murid kepada Abdullah bin Umar. Menurutku, Abdullah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya di sini apa yang disebutkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bukanlah daripada ijtihad dia, tetapi
Dia mendengar daripada Nabi SAW. Maksudnya jika suasana takut semakin mencengkam, maka mereka boleh mengerjakan salat sambil berjalan kaki atau berkendaraan, baik menghadap kiblat maupun tidak. Imam Malik kata, Imam Malik nukil kepada Nafi' kata, ini adalah menurutku Abdullah mendengarnya daripada Rasulullah SAW. Jadi maksudnya hukum dia jadi marfu'. Walaupun disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, asalnya mauquf, tetapi bila disandarkan kepada Rasulullah SAW, maka dia jadi marfu'. Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahawa riwayat ini berasal dari perkataan Ibnu Umar dengan redaksi yang semakna dengannya. Maksudnya dengan lafaz ataupun dengan perkataan ataupun dengan ibarat yang lebih kurang dengannya. Maksudnya semakna dengan yang dalam riwayat Al-Bukhari. Ibnu Majah meriwayatkannya dari Ibnu Umar, yang meriwayatkan athar ini ataupun hadis ini daripada Ibnu Umar, bahawasanya Nabi SAW pernah menyifati keadaan takut dan berkata, jika suasana takut lebih mencengkam daripada itu, maka salatlah walaupun sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Jadi Nabi SAW dalam hadis Ibnu Majah dan hadis itu sahih menyatakan bahawasanya jika takut maka sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim, fa in kana khawfun ashaddu min dhalik sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim wa rukbanan mustaqbilil qiblah wa ghaira mustaqbiliha. Solatlah kalau dalam keadaan yang berkecamuk, rasa takut itu lebih mencengkam, maksudnya di situ maka solatlah sama ada dalam keadaan berjalan ataupun berkendaraan, ataupun sama ada dalam menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah mengikut kemampuan kamu. Itu kaedah dia kan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan kita melainkan atas apa yang kita mampu. Jadi waktu tu solat, hatta solat maksudnya dalam keadaan misalnya sekarang tak pakai senapang kan, tak pakai pedang kan, pakai senapang, pakai senjata-senjata yang canggih ni kan. Jadi waktu tu maksudnya dalam keadaan dia duduk ataupun dia berjalan, maka dia solatlah, solatlah secara isyarat, solat dengan isyarat, dengan kemampuan, ikut kemampuan dia. Jadi kita selesai dalam solat khauf. Kita masuk bab solat ketika safar. Kata Syekh Hafizahullah, penulis kitab kita ini, hukum mengqasar solat ketika safar. Syekh membincangkan berkenaan dengan hukum mengqasar solat ketika safar. Sebelum kita bincang tu, maksudnya kitab ini, sebagaimana yang kita sedia maklum, kitab ini Syekh penulis Syekh Husain bin Audah Al-Awaisyah, dia menghimpunkan mausu'ah ni, ensiklopedia ni, dia menurut Al-Quran dan As-Sunnah kan. Maksudnya tidak mengikut mana-mana, tidak berkait dengan atau tidak terikat dengan mana-mana mazhab. Jadi mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini adalah asalnya. Ini adalah asalnya. Maknanya kita di dalam kita beramal, maka kita nak tak nak kita kena kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun orang yang bermazhab, maka itu kita kata dibenarkan, tetapi tidak boleh sampai tahap ta'assub, fanatik, sehingga dia menafikan dalil-dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi nak selamat, kita balik pada Al-Quran dan Sunnah kan. Yang pertama, wajib mengqasar salat ketika safar. Dia Syekh Hafizahullah, dia berpandangan bahawasanya wajib salat, qasar salat ketika safar ini adalah wajib. Apa dalil yang digunakan oleh Syekh? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Syekh, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Apabila kamu berpergian di atas muka bumi, maka tidaklah mengapa, falaysa alaykum junahun, tidak ada dosa dan tidak mengapa, an taqsuru minas salah, iaitu tidak mengapa untuk kamu mengqasar, yakni memendekkan salat kamu.
In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Ini yang asalnya. Jika kamu takut diserang ataupun difitnah. Fitnah di sini maksudnya diserang, maksudnya diancam dengan ketakutan oleh orang-orang kafir. Kata Syekh Hafizullah itu dalam surah An-Nisa ayat 1:1. Kalaulah bukan kerana adanya dalil-dalil lainnya, maksudnya dalil-dalil lain daripada hadis, daripada hadis-hadis Nabi. Nescaya para ulama akan membatasi bolehnya mengqasar salat hanya ketika dalam keadaan takut saja. Maksud kata Syekh ni, kalaulah bukan kerana ada dalil-dalil lainnya. Kenapa saya kata dalil-dalil lainnya ini merujuk kepada as-sunnah atau hadis-hadis? Kerana dalam Al-Quran, kalau kita cari berkenaan dengan solat ketika musafir ini ataupun qasar ketika solat, mungkin hanya ada ayat ini saja. Ini saja ayat yang menjelaskan tentang qasar. Jadi apabila Syekh mengatakan kalaulah bukan kerana ada dalil-dalil lainnya, yang ini merujuk dalil-dalil daripada as-sunnah, daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nescaya para ulama akan membatasi bolehnya mengqasar salat hanya ketika dalam keadaan takut saja. Maksudnya kalaulah tak ada dalil-dalil lain, nescaya para ulama dia akan cakap, dia hanya akan berpandangan salat itu hanya boleh diqasar ketika in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru. Maksudnya dia ada qaid, dia ada keterikatan. Dia ada terikat dengan fitnah ataupun terikat dengan ketakutan. Sebab Allah kata in khiftum, kan, apabila jika kamu takut orang kafir membuat fitnah, yakni membuat onar, menyerang kamu. Kalaulah tak ada dalil lain. Nescaya kalau maksudnya kita pakai ayat ini saja, maka menunjukkan bahawasanya hanya solat qasar itu dibenarkan hanya pada di saat ketika takut. Tetapi tidak. Sebab itu Syekh kata ada dalil-dalil lain. Kemudian Syekh membawakan perkataan daripada Ibnu Abbas dari Ibnu Sirin, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan safar dari Madinah, sedangkan beliau tidak dalam kondisi takut, tidak dalam keadaan ketakutan, kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau pun mengerjakan salat 2 rakaat hingga kembali pulang ke Madinah. Ini dalil yang pertama. Ini Rasulullah SAW pernah melakukan safar, pernah melakukan perjalanan daripada Madinah. Kemudian Nabi SAW dalam keadaan yang aman, tidak ada rasa ketakutan, kecuali hanya takut kepada Allah. Nabi SAW mengqasarkan salat dia sampailah dia pulang ke Madinah. Kemudian dari Ya'la bin Umayyah, dia berkata, aku bertanya kepada Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu an, bagaimana dengan firman Allah, in khiftum, maka tidaklah mengapa kamu mengqasarkan salat, fala junaha alaikum an taqsuru minas salah, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salat kamu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Yang ni sahabat ni dia bertanya kepada Umar, yang Ya'la ibnu Umayyah, dia kata bagaimana dengan firman Allah, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Bagaimana dengan ayat ini wahai Umar? Sedangkan Umar maksudnya kerana sekarang kondisi telah aman. Dalam ayat ini bagi tahu yang boleh qasar salat hanya ketika khauf, ketika di saat ketakutan. Tetapi kita sekarang dalam kondisi keamanan, kita dalam keadaan aman. Kemudian Umar radhiyallahu anhu menjawab, aku juga pernah bertanya sepertimu, yang ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka aku pun menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, lalu beliau menjawab, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Itu adalah sedekah daripada Allah kepada kamu, maka terimalah sedekahnya tersebut. Maka ini adalah pertanyaan Umar kepada Rasulullah SAW. Maka di sini menunjukkan bahawasanya asalnya, apabila asalnya solat mengqasarkan solat itu hanya terikat pada di saat ketika ketakutan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan, memberikan rukhsah. Bahkan dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan sedekah, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan sedekah kepada kamu, yakni rukhsah, keringanan, supaya kamu boleh mengqasarkan solat walaupun dalam kondisi aman. Dari Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ummul Mukminin, dia berkata, faradallahu as-salata hina faradaha rak'ataini thumma atammaha fil hadari fa uqirrat salatu as-safari 'ala al-faridati al-ula. Allah mewajibkan, Allah memfardukan ibadah salat ketika pertama kali sebanyak 2 rakaat. Yakni sebelum turunnya pensyariatan salat 5 waktu dengan rakaat yang maksudnya yang tertentu, yakni solat subuh 2 rakaat, solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat. Sebelum itu Allah Taala fardukan solat itu 2 rakaat aja. 2 rakaat. Thumma atammaha fil hadari. Kemudian ataupun kita kata kemudian Allah menyempurnakannya, yakni menyempurnakan rakaat salat itu daripada 2 rakaat menjadi 4 rakaat ketika hadari, yakni ketika bermukim. Yang ini bukan dalam keadaan safar. Fa uqirrat salatu safari 'ala al-faridati al-ula. Sementara itu salat ketika safar masih seperti pertama kali salat diwajibkan. Maksudnya salat ketika safar, ketika dalam perjalanan, masih Allah Ta'ala kekalkan seperti mana perintah yang terawal sebelum salat itu ditetapkan dengan rakaat yang kita amalkan sampailah hari ini. Maksudnya di sini salat safar tetap kekal dengan 2 rakaat. Sebab kita tahu Syekh berpandangan bahawasanya qasar salat itu adalah wajib. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, awwalu ma furidatis salatu rak'ataini falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata shalla ila kulli salatin mithlaha ghayra al-maghribi fa innaha witrun nahari wa salatu as-subhi li tuli qira'atiha wa kana idza safara 'ada ila salatihi al-ula. Kata Aisyah radhiyallahu anha, pertama kali salat diwajibkan, difardukan sebanyak 2 rakaat. Macam sama juga. Tapi di sini adalah ada penjelasan. Kenapa? Kemudian ketika Nabi SAW tiba di Madinah, beliau menambah jumlah rakaat setiap salat menjadi 2 kali ganda. 2 kali lipatnya. Yang ini 2 kali ganda. Yang ini daripada 2 rakaat jadi 4 rakaat. Maksudnya zuhur asalnya 2 jadi 4. Asar asalnya 2 jadi 4. Isyak asalnya 2 jadi 4. Kecuali maghrib. Kecuali salat maghrib, kata Nabi, kata Aisyah. Kenapa? Fa innaha witrun nahar. Kerana salat maghrib adalah witir, penutup bagi, ataupun kita kata witir ni salat yang ganjil bagi siang hari. Witrun nahar. Dia adalah witir bagi siang. Witir pada waktu siang. Jadi dia ganjil. Dan kecuali juga salat apa? Salat subuh. Salat subuh dikekalkan bilangan rakaatnya. Kenapa? Kerana lituli qiraatiha. Kerana panjangnya bacaan pada salat tersebut. Yang ini digalakkan membaca surah ataupun ayat yang panjang, qiraah yang panjang di dalam salat subuh. Maka dipendekkan rakaatnya. Kerana panjangnya pada salat tersebut. Jika beliau melakukan safar, wa kana idza safara 'ada ila salatihi al-ula. Apabila beliau safar, beliau kembali mengerjakannya, yakni mengerjakan salatnya itu, yakni bilangan rakaatnya seperti pertama kali ia diwajibkan. Yang ini jadi 2 rakaat balik. Jadi antara hikmah yang di dalam yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa 2 rakaat jadi 4 rakaat? Kenapa yang ada 2 rakaat jadi 3 rakaat, yakni maghrib, dan kenapa ada yang dikekalkan jadi 2 rakaat? Dan ini semua Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hakim. Allah Taala Maha bijaksana, Maha penuh dengan hikmah. Segala ketetapan, yang ini kita kena yakin. Segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, sama ada melalui kalamnya, melalui Al-Quran, ataupun melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena yakin pasti ada hikmah. Bukan macam orang kita kata mungkin ada hikmah. Tak, salah. Pasti. Bila kita baca Al-Quran, kita baca hadis-hadis Nabi, maka kita kena yakin bahawasanya apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW benar. Tidak ada pendustaan. Penuh dengan kebijaksanaan, hikmah.
apabila kita bermasalah, apabila kita baca satu hadis, kita tak faham ataupun kita confuse, kita keliru, maka jangan kita terus mentohmah Al-Quran ataupun mentohmah hadis-hadis Nabi. Bahkan perkara pertama yang kita kena tohmah, kita kena celah adalah akal kita sendiri ataupun kefahaman kita. Dan baca-baca ayat Quran tentang misalnya Nabi SAW, ada misalnya hadis Nabi SAW, Nabi SAW perintahkan supaya lalat dicelup. Apabila lalat masuk ke dalam air, maka dicelup sekali kan, ke dua kali? Sekali kan. Kemudian dibuang kan, baru minum. Jangan kita persoalkan, kenapa ni lalat ni kotor? Macam ni kita buat macam-macam hipotesis, apa macam-macam lah kita punya pemikiran. Tak, itu bukan prinsip dan itu bukan tabiat ataupun kita kata prinsip orang-orang beriman. Orang-orang beriman sami'na wa ata'na. Adapun orang-orang yang tidak beriman ataupun orang-orang munafik, sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami nak cari alasan untuk tak mau ikut. Ini perangai, bukan perangai orang beriman. Jadi orang beriman dia kena beriman. Apabila Nabi SAW sebutkan dan Allah Ta'ala sebut, maka dia kena beriman. Dia kalau dia tidak faham, maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kita bertanya kepada orang yang berilmu. Apabila kita tak faham tafsirannya, maka kita rujuk kepada tafsir yang benar. Yang ini kita merujuk kepada pertama sekali, kaedahnya Al-Quran itu mestilah ditafsirkan dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi. Kerana Nabi SAW adalah pentafsir Quran. Kan? Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad dzikra, yakni Al-Quran, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada engkau. Jadi semua hadis-hadis Nabi adalah pentafsir kepada Al-Quran. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dia kata apa? Kullu ma hakama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa mimma fahimahu min Al-Quran. Setiap perkara yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ianya adalah terbit daripada kefahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan Al-Quran. Jadi Nabi SAW dia diutuskan oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran. Jadi kenapa kita nak cari selain Rasulullah untuk faham Al-Quran? Kan? Kita nak cari siapa? Orang-orang yang kita pun tak tahu. Orang-orang yang kita pun tak kenal. Tok tiba-tiba orang angkat jadi tokoh. Yang angkat siapa? Kita tengok orang-orang kafir. Kan? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang-orang yang kita kata ada makar, tipu daya yang dia rancangkan, orientalis misalnya. Ini mereka dah buat. Contoh macam tafsir Muhammad Asad. Kan? Tafsir Muhammad Asad, kita kena kaji siapa dia Muhammad Asad tu. Daripada mana dia belajar? Muhammad Asad ni dia asalnya seorang Yahudi. Kemudian dia masuk Islam. Kemudian dia ada buat buku berkenaan dengan journey dia ke Mekah kan. Tak apa, itu dari segi journey pengalaman dia. Itu satu hal lah. Kan? Kalau kita nak baca pengalaman seseorang, tak ada masalah. Pengalaman ni tak ada masalah. Tapi yang jadi masalah bila dia menafsirkan Al-Quran, ini kena berhati-hati. Sebab bukan semua orang boleh tafsirkan Al-Quran. Apatah lagi, kita kena tahu bahawasanya selalunya, kan, kalau kita tengok dalam sejarah, penyelewengan, bagaimana munculnya firqah atau kita kata kelompok-kelompok yang menyeleweng di dalam Islam. Contohnya Khawarij, Al-Jahmiyah. Kalau kita lihat khususnya selepas zaman sahabat. Selepas zaman sahabat, maka bid'ah dan juga ideologi bid'ah ini, akidah yang bid'ah dan amalan yang bid'ah ini makin bertambah. Apabila semakin jauhnya sesuatu zaman itu daripada golongan yang terawal, golongan yang kita sebutkan sebagai salafus salih, golongan yang diberi pujian oleh Allah dan Rasul, maka semakin banyak dan semakin dia berevolusi. Kan?
Dia semakin bertambah dan bercambah bid'ah itu dari segi pemikiran dan sebagainya. Kalau kita lihat puncanya ialah orang-orang Islam itu sendiri, mereka tidak berpegang dengan asal agama itu sendiri. Mereka tidak berpegang kepada Al-Quran, As-Sunnah dan juga kefahaman sahabat. Tapi mereka mencari perkara lain, perkara asing, benda asing dia orang cari. Contohnya falsafah Yunani, falsafah Yunani kuno. Dan dia orang zaman Al-Ma'mun, dia terjemahkan kitab-kitab Yunani, kitab-kitab Greek, falsafah Plato, Aristotle sebagainya, kan dia terjemah ke dalam bahasa Arab. Kemudian orang-orang Islam pun mula mengambil daripada situ. Itu yang pertama puncanya. Mereka mengambil daripada unsur-unsur asing, falsafah Greek, Yunani. Kemudian mereka cuba untuk implementasi apa kefahaman yang daripada falsafah Greek dan Yunani ini dalam Al-Quran dan Sunnah ataupun dalam agama itu sendiri. Jadi dia akan jadi masalah. Sebab apa? Sebab asasnya sendiri, asas falsafah Yunani dengan Greek itu sendiri adalah asasnya ialah tidak mempercayai Tuhan. Asasnya sendiri adalah asas yang terbina di atas kekufuran. Macam mana kekufuran nak bersatu dengan kebenaran? Tak boleh. Kan? Allah kata dalam Quran, "Famadza ba'dal haqq illa ad-dhalal." Tidak ada selepas kebenaran itu melainkan sesat. Kita tak boleh kata, tak ada yang sesat, ada yang betul sikit boleh tak? Ada macam tak? Allah kata, "Famadza ba'dal haqq illa ad-dhalal." Allah nafi, tidak ada kebenaran, Allah isbat, melainkan kesemuanya sesat belaka. Tak boleh satu. Kan? Tak boleh satu. Kesesatan tu banyak. Sebab tu Allah sifatkan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah sifatkan adh-dhulumat, kegelapan itu dengan plural, dengan banyak. Kan? Kebenaran itu Allah sifatkan hanya dengan satu, nur. Allah tak kata Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat ila anwar. Allah tak kata ila anwar, jamak kepada nur, tak. Maksudnya di sini nur, cahaya kebenaran itu hanya satu. Tapi kegelapan, kesesatan itu banyak. Az-zulumat. Allah tak gunakan singular, tapi Allah gunakan plural, menunjukkan banyak. Kan? Yang kedua, kebanyakan kefahaman-kefahaman yang menyeleweng di dalam Islam ini berpunca daripada orang-orang yang asalnya dia tidak Islam. Contohnya asalnya dia ialah Yahudi dan dia masih ada saki baki ajaran Yahudi. Contoh, kemudian dia masuk Islam dan dia tak boleh lepas daripada pengaruh-pengaruh ajaran dia yang terdahulu. Ini banyak yang berlaku. Contohnya Jaham ibn Safwan. Jaham ibn Safwan, dia dan Al-Ja'd ibn Dirham. Dia belajar daripada siapa? Jaham ibn Safwan belajar daripada Al-Ja'd ibn Dirham. Ini asal Jahmiyah. Ini golongan Jahmiyah, golongan yang menafikan sifat-sifat Allah. Mereka, kita kata hari ini ramai orang yang terpedaya dengan dakwah ataupun dakwah mereka. Kan mereka mendakwa bahawasanya kalau sesiapa yang mengisbatkan sifat Allah, kan, kita isbat sifat Allah, kita ni mujassimah. Kita isbat, kita tetapkan sifat Allah seperti mana yang Allah Taala sebutkan dalam Al-Quran, seperti mana yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis. Dia kata ini tajsim, dia kata ini menjisimkan Allah, ini tashbih, ini menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan tidak benar. Itu semua datang daripada akal mereka dan juga penyelewengan yang mereka dapat daripada tokoh-tokoh yang mereka terdahulu. Kalau kita nak bincang, kalau mereka selalu bincang tentang sanad mereka, kami ada sanad. Kalau kita kaji balik sanad mereka, silsilah, kan, silsilah akidah mereka itu sampai kepada Talut, ataupun kita kata siapa, Labid ibn al-A'sam, Yahudi yang mensihir Nabi SAW. Maksudnya Labid ibn al-A'sam ni, dia maksudnya daripada dia Al-Ja'd ibn Dirham, kemudian ada seorang tokoh lagi, dia belajar daripada itu. Maksudnya sebab Talut ni ataupun sebelum tu Aban ibn Sam'an ataupun Aban ibn Sam'an. Al-Ja'd ibn Dirham ambil daripada Aban ibn Sam'an. Kalau ada salah tolong betulkan fakta. Kan? Aban ibn Sam'an dia ambil daripada anak saudara daripada Labid ibn al-A'sam, sahir, tukang sihir yang menyihir Nabi.
dia ni adalah orang yang pertama sekali menyatakan bahawasanya Taurat itu adalah makhluk. Dia yang kata Taurat maksudnya Taurat asal, yang ni Taurat kalamullah, kan, yang diturunkan Allah kepada Musa alaihi salam. Dia yang pertama kali yang kata Taurat itu makhluk. Kemudian daripada situlah Al-Ja'd bin Dirham ambil, Al-Jaham bin Safwan pun ambil daripada dia. Akhir sekali kata Al-Quran makhluk. Start sikit. Kemudian nafi sifat Allah. Kemudian dia makin lama dia berevolusi. Jaham bin Safwan. Ada juga Al-Ja'd bin Dirham ni dia kita kata dia Jaham bin Safwan ni, kemudian dia pergi, dia sebelum dia kembangkan dia punya bid'ah itu, dia buat apa? Dia pergi berdebat dengan golongan As-Samniyah, orang-orang Hindu, orang-orang ahli kalam di kalangan Hindu, falsafah Hindu. Dia berdebat, dia tak boleh jawab. Sebab orang Hindu tu kata, kalau kalau Tuhan kau wujud, sifatkan aku ataupun tunjukkan aku Tuhan kau. Dia tak boleh jawab. Lepas tu dia keheranan, dia balik, dia tak solat selama 40 hari. Kerana sebab orang tanya kenapa tak solat, dia kata sebab aku tak kenal Tuhan aku. Nampak? Bermula daripada asalnya belajar dengan orang kafir. Nampak? Belajar dengan orang kafir. Punca dia belajar dengan orang kafir, lepas tu berdebat kan. Berdebat, lepas tu tak boleh jawab. Dia tengok orang kafir tu boleh jawab. Orang kafir betul. Sebab itulah salaf larang kita berdebat dalam agama. Kita tak boleh berdebat kecuali dengan, maksudnya orang yang memang betul-betul ahli. Sebab itu Allah jadikan debat ni cara yang terakhir. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yani akhir sekali barulah berdebat. Itu pun dengan apa? Dengan baik. Dengan dia ada disiplin dia. Kan? Bukan boleh kita kata sembrono je. Nak debat, orang ajak cabar debat, kita pun nak debat. Bukan, agama ni bukan berdiri di atas perdebatan. Sebab tu Imam Malik rahimahullah, bila ada seorang datang, kita tengok salaf, dia orang bukannya macam orang kita sekarang kan, asyik-asyik cabar debat. You nak debat dengan I? Okay, bagi nombor telefon. Buat pula poster. Siapa nak debat? Cabar pula orang. Itu bukan. Itu orang yang ada mental disorder. Boleh faham semua kan? Suka kan? Setiap kali ada isu je, buat poster. Debat. Siapa nak debat? Hubungi Abu. Kan? Tak boleh. Bukan. Imam Malik rahimahullah, ketika ada orang datang nak berdebat dalam masalah agama, Imam Malik kata apa? Adapun aku yakin dengan agama aku. Adapun engkau masih tak yakin dengan agama engkau, maka engkau pergilah dengan ketidakyakinan engkau pada agama. Aku tak mau debat. Dalam riwayat lain Imam Malik kata, kalau debat, kalau kita debat ni, kalau aku kalah debat, adakah engkau nak suruh aku ikut enggak? Jadi bukan macam tu kan. Bukannya debat ni siapa menang dia betul. Tak. Sebab boleh jadi Allah Ta'ala berikan seseorang itu keupayaan untuk bertutur dengan fasih. Sebab itu Nabi SAW kata, akhwafu ma akhafu alaikum munafiqun alimul lisan. Aku paling takut di kalangan umat aku ini, iaitulah orang munafik yang alimul lisan, petah berkata-kata. Ada orang dia terpengaruh disebabkan apa? Kata-kata. Sebab itu Nabi SAW kata apa? Inna minal bayan la sihr. Sesungguhnya bayan, kefasihan ataupun kita kata kepetahan berkata-kata itu adalah cabang daripada cabang-cabang sihir. Minas sihr. Kerana dia boleh, sebagaimana sihir boleh menipu pandangan manusia, maka begitu juga kata-kata boleh menipu pandangan manusia. Kalau kita tengok orang ahli bid'ah yang berkata-kata, mereka kadang-kadang modal mereka hanya kata-kata. Tetapi fakta, dalil apa semua, habis. Kita kata out, fail. Bawa ayat Al-Quran yang tidak kena pada tempatnya, bawa hadis yang tidak kena pada tempatnya. Al-Quran ditafsirkan mengikut hawa nafsu. Tetapi dia pandai berkata-kata. Sebab itu kita, al-ibrah bukan, kita punya neraca bukan dilihat pada kepetahan berkata-kata.
Tidak. Tetapi kita lihat pada seseorang itu, adakah dia mengikut Al-Quran ataupun Sunnah. Adakah perkataan itu menepati Al-Quran, As-Sunnah, mengikut kefahaman salafus salih. Itu kita punya neraca. Jadi itu antara punca orang-orang, kita kata kesesatan, penyelewengan berlaku apabila agama itu diambil daripada orang, daripada unsur asing. Ataupun dia baru masuk Islam, kemudian dia ada lagi pengaruh-pengaruh falsafah dan sebagainya, dia cuba untuk praktikkan benda tu dalam Islam. Tak boleh. Sebab itu ulama salaf dia orang mentahzir ilmu kalam. Antara yang paling kuat, yang paling syadid mentahzir ilmu kalam, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Boleh baca, boleh cari kalam Imam Syafi'i pasal ilmu kalam ni. Sangat-sangat syadid. Kalau Imam Syafi'i hidup zaman sekarang, Imam Syafi'i akan digelar Wahhabi. Imam Syafi'i akan digelar teroris. Imam Syafi'i akan digelar macam-macam. Betul. Sebab kalau kita lihat balik Imam Syafi'i antara orang yang paling syadid, orang yang paling keras pendirian dia berkenaan dengan ilmu kalam. Sebab apa? Ulama-ulama salaf, mereka syadid ni bukan kerana semata-mata syadid, bukan kerana semata-mata hawa nafsu macam kita sekarang ni kan marah. Kerana tak, mereka marah ataupun mereka keras kerana mereka tahu bahawa agama ini bukan hak milik manusia. Agama ini hak milik Allah. Wajib jaga agama. Sebab itu dia, Imam Syafi'i antara dia kata, hukmi fi ahlil kalam, hukum aku ke atas ahlil kalam ini, dia dibawa, dicambuk, dipukul dan diheret dengan keldai ataupun dengan unta ataupun dengan kuda, diheret, diikat, diheret, dikelilingi bandar, dan dikatakan kepadanya, inilah, diserukan kepada orang ramai bahawa inilah akibat, inilah ancaman, inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan pergi kepada ilmu kalam. Bahkan dalam riwayat lain Imam Syafi'i kata, Imam Syafi'i bila dia berdebat dalam masalah fiqah, Imam Syafi'i banyak berdebat dalam masalah fiqah, tapi tiba-tiba ada seorang anak murid dia ni berdebat, keluar istilah-istilah ilmu kalam. Imam Syafi'i kata apa? Da'hu fa innahu kalam. Tinggalkan dia, ini ilmu kalam, aku tak suka. Bahkan Imam Syafi'i ada antara riwayat lain, Imam Syafi'i kata, apabila aku lihat perbahasan ilmu kalam ini, bila aku tenung, aku lihat, maka aku mendapati bahawasanya tidak ada orang yang beriman sanggup nak ucapkan apa yang disebutkan oleh ilmu kalam. Betul, kalau kita lihat sebab itu kita kata ilmu kalam ni adalah musibah yang paling besar. Berpunca daripada ilmu kalam inilah berlakunya kesesatan yang kita kata tidak ada apa nihayah, la nihayatalah, tidak ada penghujung sekarang ni. Dan itu sebab jalan yang selamat ialah fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajih. Nabi suruh kita gigit dengan gigi geraham. Gigit maksudnya pegang kuat-kuat. Jauh kan. Maksud ilmu kalam. Ni solat safar. Yalah, kita bersafar, kita pergi ke safar. Kemudian kita sama balik dari Isa bin Hafs bin Asim ibn Umar ibni Al-Khattab, dari ayahnya, yakni daripada ayahnya, daripada Umar. Dia berkata, atau daripada ayah dia Asim ataupun Hafs ibn Asim. Dia berkata, aku pernah bersama Ibnu Umar dalam perjalanan menuju Mekah. Kemudian Ibnu Umar mengimami kami salat zuhur 2 rakaat. Setelah itu ia berpaling dan kami pun mengikutinya sampai ke tendanya. Apa maksud tenda? Sampai ke kemah. Kemah dalam bahasa Arab apa? Rahilahu ila rahilihi. Kemahnya, tempat dia, sebab dia dalam safar. Istilah kemah ni juga digunakan qubah. Qubah pun digunakan istilah merujuk kepada kemah. Yang ni kemah ketika safar. Yang orang Arab, dia bila dia bersafar, dia akan buat kemah lah. Dia tak ada funduk macam kita kan, funduk hotel. Dia ada pondok. Pondok kemah. Dia bukan funduk hotel, tak. Tempat dia duduk. Selanjutnya, ia duduk dan kami duduk bersamanya. Ketika sedang menoleh ke tempat salatnya tadi, ternyata ia melihat beberapa orang yang sedang mengerjakan salat. Ia lalu bertanya, apa yang mereka lakukan? Aku menjawab, mereka mengerjakan salat sunnah.
dalam teks asal dia kata yusabbihun. Yusabbihun maksudnya solat subhah, sunnah. Kita kena faham bila sebut tasbih kan, merujuk kepada solat. Apa dalil dia? Dalil dia Nabi Yunus alaihi salam. Allah Taala katakan falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nabi Yunus alaihi salam bila dia masuk dalam, di Allah Taala suruh ikan jos ke ikan paus kan. Jangan kata ikan jos, ikan paus telan Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian Allah kata dalam Quran, falaula kana minal musabbihin, kalaulah tidak kerana Yunus itu adalah di kalangan orang yang banyak bertasbih. Sebagian ulama tafsir menyatakan yakni solat, orang yang banyak solat. Kerana orang yang banyak solat maka confirm dia banyak bertasbih. Kerana dia dalam solat ada tasbih kan, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah tidak kerana Yunus termasuk di kalangan orang-orang yang banyak bertasbih, banyak bersolat, maka tentulah Allah Ta'ala jadikan kekalkan dia di dalam perut ikan paus itu sampailah hari kebangkitan. Mereka mengerjakan salat sunnah. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, seandainya aku mengerjakan salat sunnah, nescaya aku akan menyempurnakan salat wajibku. Hai keponakanku, ini anak saudaraku, ya bena akhi, ini merujuk kalau istilahnya anak saudaraku kan, ataupun kadang-kadang dia bukan anak saudara tetapi ini panggilan, kita kata panggilan manja lah. Wahai anak kan, wahai anak. Kadang-kadang bukan anak dia, ataupun kadang-kadang memang anak dia betul. Wahai anak, ya walad kan, orang Arab kata ya walad kan. Wahai anakku, anak saudaraku, aku pernah menemani Rasulullah SAW ketika safar. Sungguh Nabi tidak pernah menambah salatnya lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkan beliau. Aku juga pernah menemani Abu Bakar. Tengok Ibnu Umar, pertama sekali dia kata aku dikaitkan Rasulullah SAW, perbuatan Rasulullah SAW. Ini manhaj Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar, aku juga pernah menemani Abu Bakar. Beliau pun ia tidak pernah menambah salatnya lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkannya. Aku pernah juga menemani Umar. Siapa Umar? Bapak dia. Beliau juga tidak pernah menambah salatnya selain 2 rakaat ya, hingga Allah mewafatkannya. Aku pun pernah menemani Uthman. Beliau tidak pernah pula menambah selain 2 rakaat hingga Allah mewafatkannya. Padahal Allah SWT berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini bagi pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh teladan yang baik untuk kamu ikuti. Setelah menyebutkan beberapa hadis dalam masalah ini, guru kami, yakni guru penulis, Syekh Muhammad Ibnu Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani ni nak cakap hebat tak hebat guru yang mengajar mazhab Syafi'i di Masjid Nabawi. Nama dia Syekh astagfirullah. Dia seorang guru yang mengajar mazhab Syafi'i di Masjid Nabawi. Syekh apa lupa dah. Tak ingat nama dia. Dia dalam dars dia, dalam pengajian dia ni memang pihak Masjid Nabawi, walaupun Arab Saudi dia tetapkan bahawasanya rakyatnya kena ikut, maksudnya ditetapkan mazhab Hambali sebagai mazhab rasmi supaya tidak ada pertentangan atau percanggahan kan. Macam Malaysia ditetapkan mazhab Syafi'i kan di Saudi, tapi dalam masa yang sama dibenarkan juga untuk ada pengajian mazhab lain. Ini mazhab Syafi'i ada seorang syekh yang mengajar. Dia seorang yang faqih, dia daripada Yaman, ulama ni. Dia daripada Yaman, bukan Hamid Akram, ada nama dia. Dia nak bagi tahu, dia cerita dalam dars dia tu, dia ceritakan ketika dia mensyarahkan kitab Matan Abi Syuja', kitab fiqh mazhab Syafi'i, syarah taqrib. Dia cakap, guru kepada syekh ni,
Guru dia ni, tak ingat juga nama dia. Dia bagi tahu guru dia ni adalah anak murid kepada, pernah menuntut dengan Syekh Al-Albani. Guru dia ni juga faqih dalam mazhab Syafi'i, tapi pernah menuntut dengan Syekh Al-Albani. Syekh ni kata, aku pelik, kata. Setiap kali bila Syekh ni bagi satu masalah, kawan-kawan dia akan, ialah semua mazhab Syafi'i, kawan-kawan dia akan kata mazhab Syafi'i yang paling rajih, kan? Asy-Syafi'i dalam maksud ni rajih. Kebanyakan. Tapi Syekh ni setiap kali dia bagi masalah, bila ada pendapat Syekh Al-Albani, dia akan kata Syekh Al-Albani rajih. Bila ada orang cuba nak apa orang panggil, nak argue dan cuba nak pertikaikan, dia kata Syekh Al-Albani a'lamu minni, kata. Syekh Al-Albani lebih alim daripada aku. Padahal dia ni faqih dah di mazhab Syafi'i. Bila sampai ada murid dia kata, datang kalau sebut Syekh Al-Albani, dia kata, kalau Syekh Al-Albani, dia kata tak payahlah. Maksudnya tak payah bincangkan. Itu nak menunjukkan, walaupun kita kata taklah tepat, kan, kalau kita nak kata kalau kita bincang secara spesifik, taklah boleh kita nak kata seorang ulama itu maksum. Tetapi nak bagi tahu, hatta ulama dalam mazhab Syafi'i yang hebat pun mengakui akan keilmuan Syekh Muhammad Ibn Nasiruddin Al-Albani. Jadi tiba-tiba orang yang jahil, tiba-tiba orang yang tak faham, ataupun dia orang mendakwa dia orang bermazhab Syafi'i, tiba-tiba dia orang kata Syekh Al-Albani ni tak faham nas, zahiri, tekstual, literalis dan sebagainya, tuduhan-tuduhan terhadap Syekh Al-Albani rahimahullah. Sebab itu kita nak bagi tahu, maksudnya ni antara yang saya ingatlah. Lupa dah nama Syekh tu. Dia mengajar di Masjid Nabawi, mazhab Syafi'i. Kemudian kita balik. Fair praktis ni sampai pukul 10. Tak apa, nanti akan ditambah. Hadis-hadis yang lalu, setelah menyebutkan beberapa hadis dalam masalah ini, guru kami Al-Albani rahimahullah berkata, hadis-hadis yang lalu menunjukkan bahawa jumlah rakaat salat ketika safar didasarkan pada hukum asalnya. Ini bahawa 2 rakaat. Yang ini asalnya merujuk kepada asal awal difardukan solat. Ini 2 rakaat. Yang ini hujah orang yang mewajibkan, yang memandang qasar ni wajib, kuat, kukuh. Jumlah rakaat salat ketika safar bukanlah berasal dari 4 rakaat yang diringkas, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama. Nampak ini? Ini antara alasan atau dalil yang agak kukuh, bahkan kukuh. Nampak? Maksudnya ini kita tengok fiqh Syekh Al-Albani. Sebab itu kita nak tengok antara ketajaman fikiran, atau kita ketajaman fiqh, kedalaman, keluasan fiqh yang ada pada orang-orang yang bergulumang dalam ilmu hadis. Itu kita lebih. Jadi tak benarlah orang yang mendakwa kononnya ulama hadis ni tak faqih. Bahkan ulama hadis mereka adalah faqih. Sebab mereka lebih faqih sebab apa? Mereka setiap apa yang mereka katakan ada nas, ada dalil daripada hadis. Dalam hal ini, salat ketika safar sama kedudukannya dengan kedua salat Aid dan yang lainnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu. Salat ketika safar, salat Aidul Fitri, salat Aidul Adha dan salat Jumaat dikerjakan 2 rakaat. Salat itu adalah sempurna, bukan diringkas. Begitulah yang dikatakan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Setelah sebelumnya ia menyebutkan perselisihan ulama dan menerangkan dalil-dalil mereka tentang hukum qasar ketika safar. Ia berkata, yang tampak jelas bagiku dan ini adalah pendapat yang sesuai dengan dalil-dalil yang lalu, bahawasanya salat yang diwajibkan pada malam Isra' adalah 2 rakaat kecuali salat maghrib. Kemudian tidak lama setelah hijrah jumlah rakaatnya ditambah kecuali salat subuh, hingga setelah salat fardu ditetapkan sebanyak 4 rakaat. Jumlah rakaat ini pun diringankan lagi ketika seseorang sedang melakukan safar, iaitu ketika turun ayat
falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salah. Hal ini dikuatkan lagi dengan perkataan Ibn al-Athir di dalam kitab Syarhul Musnad. Qasar salat terjadi pada tahun keempat setelah hijrah. Jadi ini antara alasan kita kata daripada Syekh penulis kitab kita ni kenaan dengan kewajipan mengqasarkan solat ketika safar. Kita tengok untuk tambahan, kita tengok hukum qasar solat ni, kita tengok pandangan-pandangan ulama yang lain kan, atau dalil-dalil dia. Kita tengok sikit. Dhahaba jama'atu min ahli al-'ilm ila wujubil qasar. Yani majoriti jumhur ulama ahli ilmu berpandangan wajibnya qasar. Wa huwa qaulul Hanafiyyah wal-Dhahiriyyah wa Hammad wal-Thawri wa Malik fi riwayah wa hukiya an Qatadah wal Hasan wa Umar bin Abdul Aziz. Diriwayatkan pendapat ini daripada adalah pendapat golongan Hanafiyah, pengikut Abu Hanifah, mazhab Hanafi, wal Zahiriyah, pengikut Abu Daud al-Zahiri, wa Hammad guru kepada Abu Hanifah, al-Thawri, Sufyan al-Thawri, wa Malik fi riwayah, Imam Malik dalam satu riwayat, wa hukiya an Qatadah, dan dihikayatkan pendapat ini juga adalah pendapat Qatadah. Qatadah ni siapa? Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi. Kalau buka tafsir Ibnu Katsir mesti ada Qatadah. Qatadah ni antara ulama tafsir. Wal Hasan, yani Al-Hasan siapa? Al-Basri, Imam ahli Basrah. Wa Umar Ibnu Abdul Aziz. Umar Ibnu Abdul Aziz antara ulama dan juga umara, antara khalifah yang kita katakan bahawasanya antara khalifah yang adil dan khalifah yang kita kata sangat faqih. Ini antara pendapat mereka. Kat sini bila kita bawa pendapat ni, kita akan nampak Syekh Al-Albani rahimahullah, adakah dia seorang-seorang je berpendapat? Ini menjawab sebenarnya. Sebab itu bila kita belajar dan kita bawa, kita compare pandangan-pandangan ulama ni, kita akan nampak Syekh Al-Albani rahimahullah dia tidak membuat hukum sendiri. Ini menjawab golongan-golongan yang kita kata suka menuduh Syekh Al-Albani, kononnya Syekh Al-Albani ni buat hukum sendiri, Syekh Al-Albani ni macam ni sendiri, tak ada salaf dia. Sedangkan ada. Bahkan hatta dalam menghukum hadis sendiri pun, Syekh Al-Albani rahimahullah bila ada hadis yang dia dhaifkan, pasti akan ada salaf di kalangan ulama yang terdahulu, mutaqaddimin, yang juga mendhaifkan hadis. Ini kita kena faham. Syekh Al-Albani dia bukan suka-suka hati, dia bukan macam kita tengok hadis tu tak kena dengan hawa nafsu, dhaif selalu. Tengok hadis tak sokong yang anak-anak, dhaif. Tak boleh, bukan macam tu, bukan semudah itu. Dikatakan Syekh Al-Albani dia nak cari kitab kan dalam maktabah Zahiriyah tu. Dia naik maktabah tu tinggi, ada tangga untuk naik cari kitab untuk takhrij hadis. Dia naik, dia berulang alik. Dan sampai tahap tu dia sampai dia tak perasan, dia tak turun lagi, dia tengah baca atas tangga tu. Maktabah Zahiriyah ni maktabah yang besar. Maksudnya nak naik nak cari kitab tu maksudnya kena tinggi, kena ada tangga. Maksudnya bukan senang sebenarnya kerja ulama ni. Ulama yang betul-betul lah kan. Ulama Rabbani. Mereka, sebab itu kalau kita tengok kisah-kisah yang menyayat hati di kalangan ulama ni, antaranya Al-Imam As-Suyuti. Allahu alam, tak pasti kisah ni betul atau tak, tapi pernah dengar bahawasanya dia mati kenapa? Dia kena hempak, ditimpa apa? Kitab di dalam maktabah dia. Dan itu dikatakan sebab dia mati. Maktabah dia
rak kitab-kitab dia tu jatuh, menimpa dia dan meninggal. Itu pengorbanan seorang ulama. Maksudnya bukan senang. Jangan kita kata, alah, ulama-ulama ni duduk atas kursi je. Kan? Bahkan kita nak mengajar yayasan taklim ni pun letih nak mencari kitab ni, nak bawa kitab ni berat ni, kitab ni nak bawa. Itu juhud juga kan. Dulu orang yang menuntut ilmu nak bawa kitab misalnya di Madinah kan, tingkat 5, duduk tingkat 5, dia beli kitab yang banyak, cuba bayang nak naik lift ada tapi rosak. Kan orang Arab kan maintenance apa semua, ikut lah. Yang penting boleh naik, ada tangga boleh naik. Tingkat 5, lift rosak, nak bawa kitab yang banyak. Kemudian yang sedihnya, tiba-tiba datang daripada pihak asrama, tingkat ni 5 ni nak di maintenance, jadi kamu kena pindah. Turun kitab. Itu kita kata menuntut ilmu ni bukan mudah sebenarnya. Nampak ustaz ni nampak relax kan, relax je, nampak makan kenyang, nampak sedap, nampak seronok, nampak tak, sebenarnya di belakang tu kita tak tahu ada kisah-kisah yang menyayat hati kan. Lepas tu kita kata Syekh Al-Albani kan, tengok cari kitab, bukan macam sekarang ni ada Maktabah Syamilah, tak. Sekarang ni search kan, Maktabah Syamilah keluar hadis, keluar hukum, siap hukum apa semua kan. Apa hadis pun boleh tengok, ensiklopedia hadis dalam Android dia ada dah. Kita pun search je. Allah Ta'ala mudahkan macam-macam kan sekarang. Tapi ulama dulu tak. Imam Muslim meninggal sebab apa? Imam Muslim sebab makan kurma. Makan kurma. Imam Syafi'i dia buasir kan. Imam Syafi'i rahimahullah buasir sebab duduk lama sangat, menuntut ilmu, mengajar kan. Beza kan. Syekh Al-Albani antara ulama yang betul-betul dia kata. Dikatakan dia tulis kertas tak cukup, guna apa, tisu ke, kertas tak cukup. Bagi tahu juhud ulama kan. Jadi ini antara pendapat jumhur ulama. Antaranya juga pendapat Hanafiyah, Zahiriyah, Hamad, Al-Thawri. Maaf, dia bukan pendapat jumhur ulama. Maaf, saya tersasul ni. Bukan pendapat jumhur ulama. Pendapat sekelompok daripada ulama. Ini bahaya kan? Bahaya kalau kita kata jumhur ulama, maksudnya termasuk mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad, Maliki dan juga Abu Hanifah. Abu Hanifah, selalunya Abu Hanifah dia kan tak sama dengan jumhur. Tapi kita kata sebut jumhur, dia merujuk majoriti ulama. Tapi kat sini bukan. Pendapat yang kata wajib ni, maaf, bukan pendapat majoriti ulama. Kalau yang tulis tu padam balik kan. Bukan pendapat majoriti ulama. Dia adalah pendapat jama'atun min ahlil ilm. Sekelompok, sekumpulan daripada ulama. Antaranya tadilah ulama dalam Hanafiyah, Zahiriyah, Hamad, Sufyan Al-Thawri, Malik, dalam satu riwayat Al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz. Okey, dia berhujah dengan hadis Aisyah yang kita baca tadi. Ini hujah mereka. Kemudian mereka juga berhujah dengan hadis Ibnu Abbas dalam Muslim. Nabi SAW bersabda, faradallahu salata ala lisan, Ibnu Abbas kata, faradallahu salati atau faradallahu salata ala lisan nabihi sallallahu alaihi wasallam salat al-hadar arba'an wa salat as-safar rak'atain wa salat al-khauf rak'ah. Yani kata Ibnu Abbas, Allah telah memfardukan salat di atas lisan, melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, iaitu salat dalam keadaan mukim sebanyak 4 rakaat, dan salat dalam keadaan safar, bermusafir, sebanyak 2 rakaat, dan salat al-khauf, salat ketika ketakutan dalam peperangan, adalah 1 rakaat. Itu hadis daripada Athar daripada Ibnu Abbas dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hujah mereka. Kemudian yang ketiga, mereka juga berhujah dengan Athar Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibn Nasai, Ibnu Majah. Dan asar ni tidak kuat. Iaitulah solat Jumaat, kata Umar, solat Jumaat 2 rakaat. Solat Aidul Fitri 2 rakaat. Solat Aidul Adha 2 rakaat. Dan solat Safar musafir adalah 2 rakaat. Adalah ini adalah yang diriwayatkan daripada Umar. Kemudian mereka juga berhujah dengan athar Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas lagi, bahwasanya Ibnu Abbas kata, sesiapa man shalla fi safari arba'an fa huwa kaman shalla fil hadari rak'atain. Sesiapa yang salat safar sebanyak 4 rakaat,
maksudnya siapa yang solat ketika safar 4 rakaat, dia seakan-akan solat ketika mukim sebanyak 4 rakaat. Dia seakan-akan dia solat ketika bermukim sebanyak 2 rakaat. Faham tak? Itu athar daripada Ibnu Abbas yang disebutkan oleh Ibnu Munzir. Kemudian mereka juga berhujah dengan athar Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasanya salatus safar raka'atan man khalafa sunnah kafar. Ibnu Umar kata siapa yang solat safar 2 rakaat dia ikut sunnah. Sesiapa yang solat safar tidak 2 rakaat, maksudnya di 4 rakaat, khalafa sunnah faqad kafar. Man khalafa sunnah faqad kafar. Siapa yang menyelisih sunnah maka dia telah kafir. Ini kena faham. Kafir kat sini apa maksudnya? Orang yang diploma tahu kan? Orang yang mengaji diploma dia tahu, sebab semalam dia baru belajar sebelum ni dia dalam bab kufur. Istilah kafir kalau digunakan oleh salaf, kita kena tengok, merujuk kepada, bahkan digunakan oleh Nabi SAW. Kafir bukanlah kadang-kadang dia tidak merujuk kepada kufur yang boleh mengeluarkan seseorang daripada Islam. Sebab itu Nabi kata, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Orang yang mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kufur. Adakah orang yang bunuh kufur? Orang yang membunuh orang, adakah dia jatuh kafir? Tak, kan? Ijma' ahli sunnah kata tidak kafir, kecuali khawarij, kan? Khawarij dia mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Tapi ahli sunnah tak. Tapi Nabi SAW gunakan istilah kufur. Sebabnya apa? Ulama sebut bahawasanya sebabnya litaghlid, untuk memberi ancaman yang keras. Sebab kalau macam kita kan, kalau kita kata membunuh ni dosa ringan je. Orang tanya kita, orang tu dia suka bunuh. Dia tanya kita, Ustaz, dosa bunuh ni besar ke, ringan ke, kecil ke? Kita pun kata dosa besar. Dosa besar pun dia tak ada kesan pada diri dia. Malah besar mana je. Macam tu kan. Kalau kita kata dosa kecil, lagilah kan. Kalau kita kata dosa ringan, lagilah dia akan bunuh. Tapi kalau kita kata kufur, dia takut. Kufur ni, dia fikir 2-3 kali. Sebab itu Nabi SAW guna lafaz kufur. Itu menunjukkan Ibnu Umar, dia kata man khalafa sunnah kafar. Yang ni dia nak bagi warning yang kuat. Dia nak bagi asyad, dia nak bagi tahzir yang dahsyat. Siapa yang tak ikut sunnah boleh jatuh kafir. Ataupun maksud yang lain kita kata, siapa yang tak ikut sunnah dia kafir, maksudnya dia kafir taklah keluar daripada Islam, tapi dia boleh sampai tahap kafir keluar daripada Islam. Kalau dia membenci sunnah, misalnya kalau ni dia kata, misalnya dia kata aku tak sukalah solat, misalnya, ini pun kita kena tafsir, kena ringkas, kita kena spesifikkan. Misalnya dia kata, apalah dia pun ni solat solat safar 2 rakaat, aku benci benda ni. Ni boleh jatuh kafir. Sebab itu adalah sunnah. Bila sesiapa saja yang membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sama ada semuanya atau sebahagiannya, maka dia jatuh kafir. Kat situ wajahnya. Kat situ kita kata maksud yang boleh kita faham daripada perkataan Ibnu Umar. Siapa yang menyelisih sunnah, dia boleh jatuh kafir. Ya. Ada yang kata macam ni, zaman dulu lainlah, masjid tak banyak kan. Sekarang masjid tempat sembahyang dah banyak. Kita tak ada masalah nak buat sembahyang penuh. Dan kita kenaan selesa. Boleh berhenti bila-bila. Jadi ada orang yang cakap macam tu. Rasa macam tu. Bila kita kata kenapa tak sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat kan. Sebab dulu lain, dulu kemudahan tak banyak. Sekarang ni di mana-mana pun ada tempat solat. Dan kita kenaan sendiri. So kita boleh spend time lama-lama. Dia nampak ini ini 2 rakaat ni dia macam lekeh lah. Dia kata apa 2 rakaat aja. Itu akal dia. Lebih baik 4 yang itu dia kias, dia guna akal dia. Tak boleh. Tak betul. Tak betul. Sama juga orang yang puasa, orang yang berbuka puasa ketika safar. Kan kadang-kadang ada orang dia safar, kemudian dia balik rumah kan. Balik rumah dia makan ataupun dia makan dia. Okay. Kalau orang yang buka puasa ketika safar ni, kalau orang Malaysia lah, dia akan nampak apa buka puasa ni. Tak kuat langsung iman dia. Padahal orang kawan tu ikut sunnah. Kan? Padahal kawan tu ikut sunnah. Macam tu juga macam tadi. Solat tak boleh sebenarnya. Tak boleh kita guna akal kita. Sebab itu dengan Umar kata apa?
Umar bila dia tanya, sahabat tanya Umar, kemudian Umar bagi tahu kan bahawasanya Nabi kata apa? Sadaqatun. Sedekah yang Allah Ta'ala bagi, rukhsah. Jadi kenapa kita tak terima rukhsah sedekah daripada Allah? Bahkan orang yang mengikut sunnah ini, dia lebih kita kata afdal, lebih utama berbanding dengan orang yang dia nak ikut akal dia sendiri. Memang ramai orang macam tu kan. Ustaz, saya sihat lagi, buat apa saya nak safar ni? Alah, saya naik flight. Naik flight pula, flight apa? Bus, naik pula business apa? Class, first class. Siap boleh tidur, siap boleh baring, siap boleh tengok TV apa semua. Takkan saya nak solat 2 rakaat je Ustaz? Saya turun-turun airport daripada KL ke Amsterdam, saya turun-turun tu tak ada rasa peluh pun. Itu akal dia, tak boleh. Tak boleh. Kita tak boleh gunakan akal, kiaskan akal kita, tak boleh. Ataupun kita kata, itu zaman dulu, ni bahaya. Bahaya ni. Bila zaman dulu digunakan hujah. Zaman dulu macam tu. Zaman dulu naik unta, tak ada kapal terbang, tak ada bas. Kita jawab dusta. Ini adalah dusta. Tak percaya? Cuba Nabi SAW kata apa? As-safaru qit'atun minal 'adab. Ini antara illah sebab mengapa Allah Ta'ala berikan sedekah kepada kita. Allah Ta'ala berikan kita keringanan untuk kita mengqasarkan salat. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kata as-safaru qit'atun minal 'adab. Perjalanan ini, safar, bermusafir ini adalah sepotong daripada azab. Tak percaya, tanya orang sekarang. Dia bawa kereta musafir. Okey, kereta dia tak kira lah, kereta BMW ke Mercedes ke apa ke kan, Volkswagen ke, Beza ke apa kan. Dia musafir. Cuba tanya dia, letih atau tak? Confirm akan letih, betul? Naik flight pun, duduk dia pun letih juga. Ini sadaqah Rasulullah SAW. Nabi SAW benar. Sebab itu Nabi beritahu as-safaru qit'atun minal 'adab. Betul kan? Kita naik kapal terbang pun letih, duduk cokoh gitu kan. Orang cokoh, duduk cokoh. Orang Kelantan kata cokoh kan. Duduk gitu, lengah pula kaki. Dahlah kaki kita panjang kan. Ni pula. Kita naik ekonomi kelas kan. Orang yang naik first class pun, orang yang naik business class pun, dia letih juga. Kan pening juga. Ini Nabi SAW bagi tahu. Maksudnya dia sesuai dengan sepanjang zaman. Yang tak betul tu akan kau. Sebab dia jahil. Dia hanya nampak apa yang dia nampak. Dia hanya nampak zaman ni, zaman kita macam ni. Tapi dia tak nampak apa yang Nabi SAW sampaikan. Dia macam sama juga orang yang kata kalau hampa ni nak cakap bid'ah hasanah ni, tak payah naik kereta. Kereta ni bid'ah. Tak ada zaman Nabi. Dia lebih kurang sebenarnya. Kita jawab kat dia, sebab tu Nabi SAW lebih cerdik daripada engkau. Nabi SAW suruh kita baca doa naik kenderaan, bukan naik unta. Sebab Nabi tahu zaman akan datang ni ada macam-macam kenderaan, bukan unta saja. Macam tu juga Nabi SAW sifat bagi illah. Safar ni masyaqqah. Safar ni adalah perjalanan yang akan memenatkan kita. Sebab itu Nabi sifat qit'atun minal 'adab. Walanudziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzab. Kan sebut dalam Quran kan, kami akan rasakan mereka azab di dunia ni dunal 'adzab, yang rendah, yang sikit nak dibandingkan dengan azab di akhirat. Sebab itu Nabi kata kita bermusafir ni dia adalah satu potong daripada azab. Ini kita rasa letih. Azab, mengazabkan. Siapa yang pernah musafir dia tahu. Takkan semua orang tak pernah musafir, semua orang tahu. Kalau dia kata aku musafir, okey je, tak letih, tipu. Dia tipu. Yaqulu nabi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Dia kata kat mulut, hati dia letih sebenarnya, letih ni, tapi aku nak cover je sebenarnya. Jadi itu antara hujah ulama yang kata wajib. Kemudian ulama yang kata tidak wajib. Ini jumhur ulama. Jumhur ulama merujuk kepada mazhab Syafi'i, Malik, Ahmad, kecuali Abu Hanifah. Mereka berdalil dengan ayat yang sama, surah An-Nisa ayat 101 tu.
wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Maksudnya depa faham dengan ayat yang sama, depa guna dalil yang sama. Depa kata apa? Ayat ini menunjukkan bahawasanya mengqasarkan solat itu harus, mubah. Wa min lazimihi anna al-itmam jaizun aidan. Wa dhalika li anna nafi al-junah yadullu 'ala al-ibahah. Karena mereka berdalil berhujah bahawasanya Allah menafikan junah, yakni tidak ada dosa, tidak mengapa, itu menunjukkan harus. Jadi dia bukan wajib, dia harus. Ini pandangan jumhur ulama. Kemudian dijawab oleh golongan ulama yang mewajibkan, dijawab istidlal, pendalilan yang disebut oleh jumhur ulama. Dia kata dia orang kata bahawasanya ayat ini merujuk kepada qasar. Qasar maksud di sini ialah qasar keadaan ataupun rakaat, kita kata keadaan salat, bukannya bilangan salat. Dan jawapan ini tidak benar. Kenapa? Kerana kenapa? Kerana jelas dalam hadis menunjukkan bahawasanya qasar di situ adalah qasar bilangan rakaat, betul? Memendekkan bilangan rakaat, bukan keadaan solat, bukan keadaan solat tu maksudnya dilakukan dengan cara yang lain, tetapi bilangan rakaat solat itu. Kenapa? Kerana qasar bilangan rakaat itu juga memendekkan bilangan rakaat itu jugalah yang berterusan ketika aman. Dan dijawab juga dalil jumhur yang kata tak wajib dengan hadis Umar, faqbalu sadaqatah. Nabi SAW kata apa? Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Faqbalu menunjukkan fi'il amar, maka terimalah kamu sedekah, yang ini rukhsah yang Allah Ta'ala beri, menunjukkan wajib. Ini kuat, kukuh, dalil yang mewajibkan kukuh. Dan perintah al-amru yaqtadil wujub. Al-amru fi'il amar yang dalam hadis itu, faqbalu, terimalah, ambillah, terimalah sedekah yang Allah Ta'ala berikan, rukhsah yang Allah berikan, menunjukkan wajib. Jadi itu sebahagian dalil kita kata pendapat yang dijawab oleh para ulama yang berpandangan wajib terhadap jumhur ulama. Okey, kita berehat sebelum kita sambung pada syarah sunnah. Kita berhenti kat mana tadi? Muka surat 669. Mungkin ini akhir Ogos InsyaAllah akan Ustaz Idris akan sambung balik lepas ni.